Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat sahabat-sahabat pakcik semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di tahap 2 dan di siri yang ke-9. Alhamdulillah, kita dah ke topik lain dalam bab 1, masih lagi dalam bab 1, iaitu topik yang terakhir, iaitu structured ataupun organisasi tesis. Biasanya tak semua local university ada bahagian ini di bab 1, dan ada juga yang ada pengalaman pakcik semasa belajar doctorate di UTM ada, dan second PhD pakcik yang buat di UPSI tiada. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks luar negara, especially bila pakcik guna contoh satu database ethos, kebanyakannya ada. Okay? Di sini pakcik tak nak membincangkan terlalu banyak. Okey, pakcik nak tunjukkan ada 4 jenis yang biasa kebanyakan gaya menulis dari bahagian ini. Yang pertama adalah memperdetailkan by outline atau go through bahagian demi bahagian, iaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sekiranya 5 bab. Kalau ada sampai bab 6, dia ada bab 1 sampai bab 6. Kalau 8 bab contohnya, bab 1 dan bab 8. Kemudian teknik yang kedua adalah menulis satu perenggan pendek secara ringkas, menjelaskan kandungan semua bab lah. Maksudnya kalau ada 5 bab, apa secara ringkas kandungan bab 1 hingga kandungan bab 5. Kemudian perenggan tadi perenggan pendek, perenggan ringkas. Ini ada perenggan yang sedikit panjang, sama fungsi macam perenggan pendek, tapi dia lebih detail dan lebih jelaskan dari satu perenggan ke satu perenggan, tapi dalam penulisan satu perenggan. Kemudian dalam bentuk flowchart, dalam bentuk gambar rajah, bagaimana dia tunjukkan tesis dia dari segi flowchart, dari segi flow dia, bab 1, okay, bab 2. So ada penerangan juga. So bab 1 ni apa, bab 2 ni apa, sehinggalah keseluruhan bab. Kalau ada bab 5, dia akan susunan bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada jelaskan bab 1 ni apa, bab 2 ni apa, bab 3 ni apa, bab 4 ni apa, bab 5 ni ada. So ada 4 jenis. Yang pertama adalah penulisan secara pecahan ataupun outline by outline. Setiap outline tu ada bab. Kita ada perenggan pendek, kita ada perenggan panjang, dan juga dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk gambar rajah. Okay, kita go through 4 ni secara ringkas supaya kita faham bila nak menulis bahagian structured ataupun organisasi tesis ni. Kalau dalam 4 ni pun dia pakai nama yang berbeza-beza, kan? Ada yang pakai outline, ada yang pakai organisation, ada yang pakai structured, ada yang pakai plan. So kadang-kadang nama ini pun juga berbeza-beza, ikutlah format ataupun praktis amalan di sebuah universiti ataupun supervisor. Okay, kita pergi yang pertama, daripada satu artikel daripada Durul Ratul Ain Abdul Razak. Rasanya kita pernah bedah dia punya tesis tapi topik lain. Sekali lagi kita ambil tesis dia untuk kita bincang di bahagian structured tesis ni atau online tesis ni. Untuk pengetahuan semua, keempat-empat tesis hari ni lah pakcik ambil daripada luar negara lah, tetapi ditulis oleh orang Malaysia. Tajuk dia Learning to Lead and Strategic Decision Making in Share Leadership Organisation Challenge and Prospect for Startup SME in Malaysia. So ditulis oleh Durratul Abdul Razak, tesis pada bulan 12 2019. Baru juga lah bulan 12 2019. Bab ni ataupun bahagian ini, yang bahagian structured ataupun organized tesis ni, dia pakai nama lain, dia nama tesis plan. Nama dia tesis plan. Jangan tanya kenapa dia pakai tesis plan. Maksudnya format universiti dia mungkin ataupun persetujuan dia dengan supervisor. Dia ada 5 bab. So dia go through satu kita panggil outline atau perenggan yang sangat pendek. Dia go through chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Tapi semua tu dalam satu muka surat saja. Saya baca dia tulis tesis plan ni 1.4 tesis plan. Nombor 1, this thesis comprise of 6 chapters. So ada 6 chapters. Chapter 1, the introduction chapter provide synopsis of the thesis that include research context, the research aim and objective and significance of the study. Maksudnya kat sini dia berjelaskan dalam chapter 1, dalam bab pengenalan ini, apa yang ada dalam bab 1 ni. Dia ceritalah
Content dia yang berkaitan dengan aim, objective, significance of the study. Kemudian dia pergi perenggan yang bawah, okay, dia pergi go through pula chapter 2 sebab dia split chapter 1, chapter 2, chapter 3. Chapter 2 discuss the review of the literature of the study that cover a brief history of leadership style, share leadership, growth factor and conceptual framework. Maksudnya apa yang ada dalam pengisian di dalam bab 2. So dia beritahulah ada sedikit history, leadership style, share leadership, growth factor and conceptual framework. Okay, dia pergi pula chapter 3. Okay, dia explain content yang ada dalam chapter 3. Chapter 3 justify the methodology employed for the study. Among the section in the chapter, titik dia bertindih, the research paradigm of philosophy, dia start dengan research paradigm and philosophy, justification for selection of the research paradigms, research design, data collection technique, data analysis and research credibility. Itu dalam chapter 3. Kemudian they go the next paragraph, chapter 4, present the within case analysis of the 6 case. The analysis cover the shared leadership approach, leader, learning to lead process and strategic decision making process. So this one dia cerita tentang case analysis. Chapter 5 is the continuity of the chapter 4 where it discuss the cross case analysis of the research study. Okey, kesemua bab ni menjelaskan kandungan tesis yang mana dia susun pecahan dia, iaitu pakcik pun tulis kat sini adalah pecahan bab demi bab. Dia cerita bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Tetapi penulisan setiap bab tu dia 2 line dia, iaitu penulisan secara ringkas. So untuk tesis ini daripada Durratul Ain ni menulis tesis plan. Okey, nama dia tesis plan ikut pecahan, iaitu perenggan pendek ada 2 line. Dia bincang chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 dalam satu muka surat. Jadi kita boleh tulis macam ni. Okey, kita pergi pula contoh yang kedua ataupun tesis yang kedua. Tesis yang kedua ditulis oleh Hao Bin Shanks 2018. Topik dia adalah Novel Sustainable Evaluation Approach for Multi-Biomass Supply Chain. Okey, PhD tesis daripada University of Nottingham. Okey, dia tulis satu perenggan macam tadi Durratul Ain tadi, dia go through perenggan pendek 2 line. Dia cerita chapter 1, chapter 2 tu kan. Tapi di sini memang tulis satu perenggan. Tapi perenggan kita panggil perenggan pendek ataupun perenggan ringkas. Nama dia macam tadi tesis plan, ni nama dia outline of thesis. Nama dia adalah outline of thesis. So dia secara keseluruhan dia ada 9 chapter. Dia ada 9 chapter. Tapi dalam bahagian ni mungkin disebabkan outline of thesis tu dia dalam bab 1, dia tak explain bab 1, dia terus jump to chapter 2. Okey, pakcik baca tetapi secara pendek. Walaupun satu perenggan, dia juga dalam bentuk perenggan, tapi penulisan dia ringkas. Macam tadi satu muka surat, yang ni pun satu muka surat. Lebih tepat satu perenggan lah. Ini lagi pendek lah, lebih kurang macam tadi. Okey, baca kan. This thesis is organized as follows. Okey, kita ada bertindih. Chapter 2 present the detailed literature review for this research. Example, biomass potential, biomass availability in Malaysia, potential technology, available optimization and evaluation approach. Okey. While, dari chapter 2, chapter 3 pula. While chapter 3 outline the research strategy and method of in these works. Okey, titik. In chapter 4, they go to chapter 4 pula. In chapter 4, a novel P-graph, a 2-stage optimization model is proposed to solve a multi-biomass supply chain problem. The model is then improved by consideration of vehicle capacity constraint in chapter 5. Okay, dia dah go to sampai chapter 5 lah. In order to deliver a more accurate estimation of transportation cost. Okay, chapter 6 focus on integrating several environmental indicator into evaluation model, while chapter 6 aim to extend the model to cover the social impact of the biomass supply chains. It is then followed by development and debottlenecking framework for biomass supply chains. Okay, chapter 8, while conclude remark are given in chapter 9. Okay, sebenarnya dia melibatkan secara keseluruhan adalah 9 chapter. Cuma di bahagian ni dia terus
Dia tak cerita chapter 1 sebab bahagian outline of thesis ni memang chapter 1, jadi dia terus pada chapter 2. Okey, apa yang kita boleh belajar kat sini, walaupun dia ringkas, apa yang kita boleh belajar kat sini adalah mungkin perdana wacana. Macam mana dia mulakan, dia gunakan perkataan while. Okey, lagi apa lagi? In order. Kemudian dia cerita banyak gunakan perkataan while lah kat sini. Saya ingat perkataan while berapa kali sebut ya? 1, 2, 3 kali menggunakan perkataan while bagi mengikat antara penulisan. Bila dia nak terang antara chapter by chapter, dia akan gunakan, contoh kat sini ada menggunakan perdana wacana dengan menggunakan perkataan while. Okey, kita pergi pada tesis yang ketiga. Tadi satu perenggan pendek, maka lawan dia pula satu perenggan panjang. Okey, beza dia perenggan panjang ni dia penjelasan dia lebih luas. Macam tadi cerita bab 2 ada apa, bab 2, bab 3 ada apa, tapi bab ni dia cerita lebih luas. Dalam bab 2 tu dia explain sikit. Okey, ini paper daripada tajuk dia adalah Exploring Culture of Doctoral Supervision, Narrative Perspective from the International Islamic University Malaysia. Okey, 2018. Okey, pakcik tulis perenggan ni panjang lah sebab dia sebab tu saya pakcik buat 2 slide untuk thesis ni untuk represent dia punya okey, nama dia pakai sini adalah thesis structure. Tadi nama lain-lain mula-mula thesis plan, kemudian yang kedua adalah outline of thesis. So yang ketiga ni adalah thesis structure. Okey. So dia ada 2 slide kat sini untuk bincangkan untuk thesis ini saja. Okey, thesis structure ni dimulakan dengan ada 2 perkara. So dia dimulakan semua sekali 7 chapter, tapi untuk slide pertama ni dia bincangkan 2 chapter. Agak panjang sikit baca Okey, my thesis is organized into 7 chapter. Okey, dalam thesis dia ada 7 chapter. In chapter 1, I set the context for my study. Specifically, I will outline the micro context of the study, which provide an overview of Malaysia historical background and higher education system, as well as the internationalization of higher education and Islamization of knowledge as strategic objective within the Malaysia higher educations. I then provide the meso context, provide an overview of the IIUM as the chosen research setting for the study. Tu dia cerita dalam chapter 1. Kemudian dia sambung titik. In chapter 2, I provide the conceptual background underpinning by study, namely some key insight of study on culture of doctoral supervision, a brief review of research on doctoral and identity, the internalization agenda in higher education and Islamization of knowledge. I will also consider how the concept of the culture has been discussed in the literature of intercultural communication and higher education before presenting a non-essential small culture approach and the host culture complex model as a valuable theoretical lens to investigate culture of doctoral supervision in my study. Okay, dia explain detail. Ini bezanya dengan compare dengan tadi, perenggan ni dia cerita detail apa yang dia nak buat dalam bab 1, apa bahagian-bahagian atau topik-topik pecahan yang ada dalam bab 1, kemudian dia cerita dalam bab 2. So bab 2 dia banyak lah. So dia cerita berkaitan dengan teori, berkaitan dengan konsep dia, kemudian cerita berkaitan dengan topik ni berkaitan dengan konteks Malaysia, internationals, agenda. Okay, dia ada ceritakan lebih detail lah sebab literature review memang banyak dia punya pecahan outline dia. Okay, kemudian slide berikutnya sambung. In chapter 3, I outline my qualitative narrative inquiry research design and the rationale for it, followed by description of its implementation. Okay, chapter 3 dia cerita pasal qualitative narrative. Okay, kemudian sambung. In chapter 4 and 5, I report on the holistic content narrative analysis of individual participant, a restored narrative of doctoral supervision. In particular, secara detailnya, chapter 4 focus on analysis of each my doctoral student participant, and chapter 5 does so for each of my doctoral supervision participants. In chapter 6, I present discussion of my narrative finding using the small culture approach and host culture complex model as linked to the literature with which my study engaged. In the chapter 7, I conclude my thesis by reflecting on the contributions of the study and suggesting recommendation for future works. So perenggan ini kalau kita lihat di hujung ni dia ringkas, tapi dimulakan ayat tadi penjelasan tentang bab 1, bab 2 dan bab 3 agak
agak luas perbincangan dia tulis agak panjang, sebab tu pakcik tulis dia perenggan panjang. Namun bila sampai di perenggan 4 sampai perenggan 7 dia kembali ringkas. Tapi di kategori ini adalah cara menulis satu perenggan yang panjang untuk menjelaskan thesis structure. Tetapi bagi pengalaman pakcik, kalau di Malaysia saya don't advise benda ni ditulis dalam satu perenggan. Nanti panel akan panel akan komen supaya perenggan ini pecahkan jadi 2 perenggan. Itu yang diperbincangkan di Malaysia lah. Mostly kalau you tulis satu perenggan dalam satu muka surat, biasanya orang akan advise dalam satu muka surat dia perlu ada 3 ataupun paling tidak 2 perenggan. Dia tidak boleh ada satu perenggan. Okey, yang terakhir, tesis keempat hari ini daripada University of Huddersfield Repository. Daripada University of Huddersfield Repository, itu tesis dia. Nama penulisnya adalah Huzair Zairul. Topik dia adalah A Business Continuity Management Framework for Disaster Resilient SME in Malaysia. Topik dia A Business Continuity Management BCM Framework for Disaster Resilient SME in Malaysia. Kat sini pakcik tunjukkan dari segi dia punya flow dia, research flow dia yang berkaitan dengan chapter 1 sampai chapter 9. Pakcik tak ada explain apa, cuma pakcik buat color saja pada slide ni nak tunjukkan dia ada 9 chapter dan dia ada 4 phase. Pakcik cerita dulu dia punya chapter. So chapter 1 dia adalah introduction, chapter 2 adalah literature review, chapter 3 current situation in Malaysia, chapter 4 research process and methodology. Pakcik cerita dulu kan. Yang ni mungkin ada orang yang tanya, banyak jugalah kalau di Malaysia, kena ke cerita current situation in Malaysia? Kalau ada setengah-setengah universiti dan tesis PhD pakcik pun, pakcik letak current situation atau pakcik letak research background ni. Research background tu dalam bab 2. So kalau macam tesis pakcik, introduction, research background, baru research methodology. Literature review baru methodology. Ni sama juga tapi beza dia cerita introduction, literature review dulu, baru masuk current situation in Malaysia, kemudian chapter 4 research methodology. Chapter 5 finding and analysis of qualitative data. Dia pecah dia cerita chapter 5 finding berkaitan dengan kualitatif data, kemudian chapter 5 finding and analysis of quantitative data. So chapter 5 untuk kualitatif, chapter 6 untuk kuantitatif. Chapter 7 triangulation and discussion research finding. So chapter 8 validation testing. Chapter 9 conclusion and recommendation. Untuk setiap chapter 1 hingga chapter 9 ni they go through by phase. Phase 1 understanding of research topic from theoretical and conceptual point of view, development conceptual framework. Phase 1. Phase 2 development and execution research plan. Phase 3 baru yang kita masukkan tadi, analisis. Phase 3 analysis, presentation, discussion of result, developing and validation of final framework. Phase 4 adalah conclusion and recommendation. Ini pattern. Kalau tengok tesis pakcik untuk yang doctorate engineering pun pakcik seakan-akan macam ni. So ni yang bahagian 4 ni nak tunjukkan dari segi flow proses dalam tesis dia. Ada 9 chapter. Dalam 9 chapter tu diringkaskan melibatkan ada 4 fasa. Nama dia adalah Organization of Thesis. Nama pun beza-beza macam ni, Organization Thesis. Yang ketiga tadi Thesis Structured. Yang kedua adalah Outline Thesis. Yang nombor 1 tadi Thesis Plan. Ada 4 saja yang kita bincangkan hari ini. Sama ada ikut penceritaan, ikut pecahan perenggan pendek. Satu perenggan ada 2 line saja. Kemudian kita ada satu perenggan ringkas, kita ada satu perenggan yang sedikit panjang, kemudian kita ada dalam penjelasan tentang outline tesis kita dalam bentuk flow atau bentuk gambar rajah untuk menjelaskan semua kandungan atau semua bab yang akan dibincangkan dalam tesis. Contoh tadi ada 9 chapter dan kemudian ada 4 fasa. Alhamdulillah kita dapat discuss 4 tesis dengan 4 gaya penulisan yang berbeza-beza. Bagi mereka yang menulis tesis yang perlu bahagian ini ditulis, harap dapat menulis dengan baik. Kadang-kadang dengan apa yang pakcik ajar, kita kelas yang siri 2 ni, kita boleh tulis mengikut kesesuaian selepas kita berbincang dengan supervisor. Kalau ikhlas, pakcik sebenarnya nak beritahu bahawa kadang-kadang kita belajar ni, kadang-kadang kita kena integrated atau synergy. Pada pandangan pakcik tadi, mungkin cara pakcik menulis, kalau diberi ruang
Mungkin PhD pakcik yang seterusnya, pakcik akan usaha untuk tambah baik, yang mana pakcik akan tulis dua-dua. Maksudnya pakcik ambil tadi penulisan satu perenggan secara ringkas, tak terlalu panjang, satu muka surat ataupun tak lebih pada 2 muka surat. Kemudian pakcik letak juga dengan satu gambar rajah flow tadi supaya lebih faham. Kebiasaannya begitu kan. Kalau macam first doctorate pakcik pun pakcik buat dua-dua, satu perenggan pendek, kemudian ada satu gambar rajah. Okey, sekali lagi pakcik mohon maaf setiap sesi pakcik kena mohon maaf atas salah sebutan. Pakcik sedar ada sebutan-sebutan pakcik yang salah sebut. Okey, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan itu. Semoga semuanya sukses dan memperoleh manfaat tentang topik ni. Alhamdulillah, sebenarnya kita bersyukur kerana kita dah selesai bab 1 iaitu bab pengenalan. Seterusnya kita dah masuk pada level 2 lah. Kalau taxonomy kita dah ke arah satu lagi level, iaitu bab yang kita kata kita kena belajar lagi teknik atau skill menulis, yang mana dah masuk bab 2. Bab 2 memang orang kata banyak benda yang kita kena belajar menulis bila membincangkan literature review. Literature review ni dia sangat unik kerana dia menulis berkaitan dengan research ataupun finding daripada kajian-kajian lepas. Bila kajian lepas dia luas, dia tidak semestinya akademik, dia non-akademik, contohnya industri, government and community juga perlu terlibat sama dalam penulisan literature review. Jadi macam mana kita nak blend, macam mana kita nak sinergi, ataupun dalam bahasa penulisan nak analyse, nak synthesize, nak conclude, kita akan belajar lebih lanjut dalam bab 2 nanti untuk siri yang ke-10. Lagi sekali pakcik mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.